Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk video kali ini, saya ada satu game yang dimainkan oleh seorang pemain dari Malaysia yang diberi nama FM Lim Zuoren. Baik, Lim Zuoren merupakan satu nama yang tidak asing lagi bagi pencatur di Malaysia. Beliau merupakan seorang pencatur yang sangat aktif. Dan pada masa yang sama, beliau menjadi seorang jurulatih catur. Sememangnya Lim Zuoren merupakan seorang pencatur yang kuat dan tersenarai sebagai top 10 ataupun kelompok 10 terbaik pencatur Malaysia. Selain itu, beliau sebenarnya telah mempunyai sebanyak 3 IM norm. Jadi sememangnya seorang pencatur yang sangat berpengalaman kat situ. Dalam game ni, lawannya yang bermain sebagai hitam diberi nama Theo Stitchver. Okey. Harap-harap saya sebut dengan betul lah. Beliau juga merupakan seorang FM, FIDE Master dan berasal dari negara Switzerland. Sebab itulah susah sikit untuk sebut nama dia. Stitchver Switzerland. Stitchver Switzerland. Lebih kurang. Baik, game ni telah dimainkan pada tahun 2019 di satu kejohanan yang diberi nama Gibraltar Masters. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh FM Lim Zuoren, manakala hitam pula dimainkan oleh FM Theo Stitchver. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan E4 dan hitam membalas dengan C5. Kat sini kita ada Sicilian Defense, Knight F3, A6, G3, B5, Bishop ke G2, Bishop ke B7. Kedua-dua pemain membuat Fianchetto Bishop kat situ. Queen E2, E6, 0-0 dan seterusnya D6. Baik, gerakan D6 ni sebenarnya merupakan satu gerakan yang sedikit membazirkan masa. Gerakan yang biasa dimainkan ialah Knight C6, Knight F6 ataupun Bishop ke E7. Ketiga-tiga gerakan ni merupakan gerakan yang cuba untuk develop, untuk keluarkan kita punya piece. Namun kat sini D6 telah dimainkan dan ini sebenarnya sedikit lambat, sedikit slow. Permainan diteruskan dengan A4 kat situ. Lim Zuoren cuba untuk merosakkan struktur pawn di sebelah queen side. Hitam tidak menghiraukan gerakan tersebut. Kita ada knight ke D7 seterusnya. Dan kalau kita tengok di posisi ni, Zuoren mempunyai satu posisi yang bagus. Dia punya piece berada di tempat-tempat yang cantik, manakala dia punya king pula telah pun selamat. Jadi apabila dua faktor ni digabung, adalah sangat penting untuk kita membuat satu gerakan yang aktif. Dan gerakan yang tepat yang telah dimainkan oleh FM Lim Zuoren kat sini ialah D4. Mencuba untuk membuka line, membuka ruang untuk membuat serangan. Kita ada Knight G ke F6 dan seterusnya D5. Sekali lagi mencuba untuk membuka ruang kat situ. Dalam posisi ni sememangnya kalau pawn makan pawn, putih akan makan balik pawn D tu dengan menggunakan pawn E sambil membuat check, open check kat situ. Dan kalau bishop ke E7, kita ada rook ke E1 menambah serangan ke arah bishop di E7 dan pada masa yang sama tidak membenarkan hitam untuk membuat castling. Kalau bishop makan pawn di D5, kita ada bishop ke F4 dan dalam posisi ini kita dapat tengok terdapat banyak ancaman yang dilakukan oleh putih. Yang pertama, macam yang saya cakap tadi, Queen dan Rook sedang menyerang Bishop di E7. Yang kedua, ancaman Bishop untuk makan D6 kat situ. Dan yang ketiga, ancaman Pawn untuk makan Pawn di B5. Jadi, terdapat beberapa ancaman yang bahaya kat situ. Dan sememangnya, Pawn makan Pawn merupakan satu langkah yang tidak bagus. Oleh sebab itu, hitam telah memilih untuk tolak Pawn ke E5. Mencuba untuk menutup ruang kat situ. Dalam posisi ini, Zuoren boleh memilih untuk bermain dengan simple, iaitu pawn makan B5 dengan mendapat satu pawn secara percuma. Sebabnya hitam masih tak mampu membuat apa-apa kat situ. Namun di posisi ini, Zuoren memilih untuk membuat tolakan pawn ke C4. Sekali lagi mencuba untuk membuka ruang untuk menyerang. Kat sini kita ada gerakan B4. Sekali lagi hitam cuba menutup segala kemungkinan putih untuk membuat serangan. Permainan diteruskan dengan knight ke E1. Kita ada queen E7 dan kat sini jelas kita nampak bahawa hitam nak castling di sebelah
queen side, castling panjang kat situ. Sebabnya mungkin dia rasa kingnya akan lebih selamat di belakang struktur pawn yang tertutup kat situ. Permainan diteruskan dengan naik ke D3 dan seterusnya 0-0-0. Naik ke D2, kita ada G6. Naik ke B3 dengan idea untuk datang ke A5 kat situ dan membuat serangan ke arah king. Bishop ke G7. Bishop ke D2. H5 dan seterusnya naik ke A5. Dalam posisi ini kita boleh tengok bahawa kedua-dua pemain mencuba untuk menyerang satu sama lain. Hitam mencuba untuk menyerang king putih yang berada di king side, manakala putih pula mencuba untuk menyerang king hitam yang berada di queen side. Kat sini permainan diteruskan dengan bishop ke H6 dan di sinilah Zoran telah membuat satu gerakan yang sangat bagus. Korang boleh pause video ni dan cuba cari gerakan yang ingin dibuat oleh beliau. Kat sini satu sacrifice telah dibuat dengan gerakan bishop makan pawn di B4 kat situ. Sememangnya kalau hitam tak makan bishop tersebut, posisinya akan jadi lebih teruk. Jadi, pawn makan bishop, knight makan pawn. Dan dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa idea Zoran membuat satu sacrifice yang pertama ialah untuk salah satu knight-nya datang ke C6. Dan kalau knight-nya berjaya untuk duduk di C6, ini merupakan satu posisi yang sangat baguslah. Selain itu, dengan membuka file B dan juga file C kat situ, putih ataupun Zoran boleh cuba untuk membuat tolakan pawn dan seterusnya menyerang king hitam yang nampak sedikit terdedah kat situ. Jadi ini merupakan satu sacrifice yang saya rasa sangat bagus. Oleh sebab itu, hitam telah menggerakkan knight-nya ke B8, satu gerakan yang pasif yang cuba untuk melindungi petak C6 kat situ. Jadi kat sini kita ada knight ke D3, knight kembali ke tempat asal. Queen C7 menyerang knight di A5 kat situ dan seterusnya B4. Zoran memulakan serangan pawnnya kat situ atau dikenali juga sebagai pawn storm. Kita ada king ke D7. Hitam cuba melarikan kingnya ke sebelah king side, sebelah tempat yang lebih selamat. Dan pada masa yang sama, piece-piece hitam kat sini sangat-sangatlah tidak bagus. Kita dapat tengok knight, bishop, queen kat situ semuanya terlalu pasif dan tidak membuat apa-apa. Oleh sebab itu, Zoran memulakan serangan yang pertama dengan gerakan pawn ke C5 kat sini. Kita ada knight ke E8, sekali lagi gerakan yang pasif, dan kat sini Zoran mendapati bahawa dia sudah pun berjaya menakluk kawasan di sebelah queen side. Oleh sebab itu, dia cuba pula untuk menakluk kawasan lain iaitu di sebelah king side. Dan sebab itulah gerakan pawn ke F4 dimainkan kat sini, mencuba untuk membuka ruang untuk menyerang dan meluaskan kawasan pada masa yang sama. Kita ada king ke E7, pawn F makan pawn E5, pawn makan pawn dan seterusnya queen F2 mengancam untuk membuat checkmate di F7 kat situ. Hitam membuat gerakan F5. Ini merupakan satu gerakan yang sangat tak bagus sebabnya gerakan ini membenarkan putih untuk membuka file F yang sangat bahaya kat situ. Kita ada knight makan bishop dan seterusnya queen makan knight. Pawn E makan F5, king ke F6 dan sekali lagi pawn makan pawn G6 sambil membuat check kat situ. Kita ada king ke G7. Hitam mencuba untuk meletakkan kingnya di belakang pawn putih. Dalam posisi ini terlalu banyak gerakan bagus yang boleh dibuat oleh putih. Gerakan seperti D6 membuka ruang kepada bishop ni menyerang queen sudah cukup bagus kat sini. Namun Zoran tidak memilih gerakan ini. Dia memilih untuk knight makan pawn di E5. Kalau kita tengok satu persatu pawn hitam telah pun dicuri oleh FM Lim Zoran. Kita ada bishop ke G5 seterusnya dan putih knight ke F7 membuat fork ke arah bishop dan kedua-dua rook kat situ. Dan sememangnya ini merupakan satu posisi yang kalah untuk hitam. Kat sini kalau hitam cuba menyelamatkan bishop dia dengan gerakan bishop ke F6 sambil menyerang rook di A1, putih boleh membuat gerakan seperti rook A ke E1 dengan idea untuk rook makan knight di E8 kat situ dan seterusnya queen makan F6 dengan mengancam untuk membuat checkmate. Kembali ke sini,
Kalau hitam cuba pula untuk menyelamatkan rooknya di hash 8 tu dengan gerakan rook ke F8, kita ada gerakan hash 4 mengancam bishop. Kalau bishop ke hash 6, putih boleh membuat gerakan checkmate dalam 3 langkah kat sini. Dengan gerakan pertama, queen ke D4 membuat check, knight F6, queen makan knight, king terpaksa ke G8. Dan kat sini kalau korang nak buat satu checkmate yang biasa, korang boleh gerakkan queen ke hash 8, checkmate. Ataupun kalau korang nak membuat satu gerakan yang macam wow, fantastik, korang nak jadi stylo Milo, korang boleh membuat gerakan seperti knight makan bishop di hash 6 pun membuat checkmate. Okey, jadi kembali ke posisi ni, hitam cuba membalas dengan knight ke F6. Dan kat sini putih makan sahaja bishop di G5 dengan menggunakan knight. Dan kat sini hitam telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Baik, satu game yang sangat cantik yang dimenangi oleh FM Lim Zuoren kat situ. Bukan senang untuk mengalahkan seorang pemain yang tinggi ratingnya, 2300 kalau tak silap saya. Sememangnya satu pencapaian yang sangat bermakna. Di awal video saya ada bagi tahu yang FM Lim Zuoren ni merupakan seorang pencatur yang aktif menjadi jurulatih catur. Jadi saya sarankan korang untuk check it out, untuk pergi tengok page Facebook FM Lim Zuoren. Beliau tidak kedekut ilmu, korang boleh cuba untuk belajar sesuatu, terutamanya cara untuk meningkatkan diri korang, dan juga motivasi-motivasi yang sangat penting dalam sukan catur kat situ. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Selain itu, korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.